Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Haji Mahat Abdullah selaku seorang pegawai yang terus dapat saya hubungi untuk mengisi program ini. Kemudian kepada semua yang hadir, muslimin muslimat sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari keempat. Keempat kita berpuasa dapat meneruskan sesi tazkirah zuhur dengan tajuk yang kita nantikan, iaitu hidayah itu dicari ataupun diberi. Ini nak cari ke Allah beri? Di dalam Al-Quranul Karim, surah yang mula-mula, iaitu selepas surah Al-Fatihah, kita baca Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, selalu dinyatakan kita begitu, tidak ada sedikit pun keraguan daripada awal hingga akhir. Kemudian juga Al-Quran menerangkan dia menjadi hidayah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana benar-benar rasa takut ataupun takwa kepada Allah. Kemudian juga orang-orang yang beriman kepada Allah, mendirikan solat dan infak rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Baiklah, tengah hari ini ayat yang pertama kita baca tadi merupakan perintah puasa. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang cukup komprehensif, tetapi as-salah tetap ada. Maksudnya begini, sembahyang itu merupakan satu perintah yang awal-awal. Semua daripada para nabi dulu, daripada Nabi Adam, Nuh, Saleh sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul pilihan ini diperintahkan mendirikan solat. Solat semua ada. Tetapi solat yang diwajibkan ke atas umat ialah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Begitu juga dengan puasa. Sebahagian utusan Allah, Rasulullah diperintahkan berpuasa. Begitu juga urusan ataupun perutusan Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan membantu orang lain, infak. Wa ta'awanu, sentiasa bertolong bantu sesama Islam ataupun sesama manusia. Ini bermaksud, ada yang bermaksud irsyad. Hidayah irsyad ini pemahamannya begini: Allah Azza wa Jalla turunkan hidayah ini kepada para nabi, pada para rasul dan para aulia Allah, kemudian disampaikan kepada manusia. Manusia boleh buat pilihan, sama ada nak beriman ataupun tidak, boleh tolak. Ada yang beriman, ada yang tolak. Itu namanya hidayah, petunjuk daripada irsyad, ini daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Nabi menerangkan begini-begini. Dan satu lagi hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik ini adalah hidayah petunjuk yang Allah beri direct kepada siapa-siapa yang dipilih. Apabila kita mendapat hidayah ini, akan berubah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, katalah dulu kita pernah dengar seorang penyanyi orang putih namanya Cat Stevens. Ya tak? Dia mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla terus kepada dia. Kemudian dia berubah sampai hari ini dia menjadi seorang pendakwah yang cukup terkenal.
Artinya demikianlah peranan hidayah yang diberi kepada seseorang itu. Ramai orang yang menerima hidayah daripada Allah dalam bentuk hidayah tauqifiyah ini. Jadi kita bermohon kepada Allah, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan mendapat petunjuk untuk sampai, iaitu betul-betul berada di jalan yang lurus. Kita tengok pada satu ketika dulu Allah menerima ibadah daripada orang-orang yang diwahyukan ataupun diturunkan kitab Taurah kepada mereka, tetapi mereka dah menyimpang. Begitu juga orang-orang yang menerima kitab Injil ataupun Taurat, Injil, kesemuanya ini telah menyimpang daripada Allah. Kerana apa? Mereka ada kesombongan dengan ta'asabiyah mereka kepada kaum sendiri. Maka dengan sebab itu menyebabkan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam Taurah ada menyatakan kelahiran Nabi, kedatangan Nabi. Begitu juga dalam Injil ada menerangkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Islam. Tetapi kesombongan, ketakburan mereka yang menyebabkan mereka menyimpang. Ini yang disuruh kita, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, letakkanlah aku, berilah petunjuk supaya sentiasa berada di track yang betul, jalan yang lurus. Jangan sampai kita menyimpang. Yang malang yang terdapat di kalangan kita, boleh murtad. A'udzubillah min zalik. 2 hari lepas saya ambil commercial break sedikit, sebelum meneruskan hidayah ni. Saya naik sebuah teksi. Saya tanya kepada pemandu teksi, apakah kepercayaan kamu? What is your belief? Kita hidup begini, kita hidup bekerja, dapat duit, kita belanja, beli makanan, sampai kita mati. Saya kata sebelum mati kadang-kadang sakit. Macam mana boleh sakit? Awak dah makan elok-elok, semua yang awak makan itu elok-elok, tetapi macam mana pula boleh sakit? Ini sakit biasa, dia kata. Kita bukan tentu kita jaga makanan kita, kadang-kadang kita pun ada tak betul. Seperti kita minum arak, dia kata. Dia kata kita minum arak tu ada yang baik, ada yang tak baik. Siapa kata baik, siapa kata tak baik, itu kajian. Jadi dia menerima benda ni kepada reality. Artinya dia lebih nak faham apa yang difikirkan, munasabah untuk dia terima. Tetapi kalau sesuatu yang menjangkaui, seperti mana kita mempercayai Allah yang tak dapat dilihat, dia tak mau. Inilah cara pemikiran orang di zaman ini. Artinya dia nak hidup mudah, hidup beranak saja. Sedangkan hidup itu perlukan bimbingan. Dia tak perlu kepada itu semua. Asalkan makan, asalkan hidup, mati tanam, sakit berubat. Kalau baik, baik. Kalau tidak, sudah. Apa boleh buat? Itu cara mudah mereka. Jadi kalau kita nak mendapatkan hidayah, mari saya ajak tuan-tuan berfikir, bagaimana hidayah itu boleh datang selepas kita melakukan fikiran kita ni. Kita ajak berfikir berkaitan dengan ayat yang kita baca, yang turun di dalam bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sambung. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita raikan pada 17 Ramadan hari nuzul Quran. Mengikut ahli mufassirin,
Al-Quranul Karim diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Kemudian daripada Baitul Izzah itu diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lebih kurang itu. Madinah dan juga Makkah, ya, merupakan keadaan bagaimana perlunya ayat itu turun, maka diturunkan sedikit demi sedikit, bermula daripada Iqra. Kita semua manusia yang ada di bumi ini berpelajaran dan boleh membaca Al-Quran. Saya percaya yang hadir pada tengah hari ini adalah di kalangan orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, boleh memahami, iaitu boleh membaca Al-Quran. Tetapi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini menyuntik satu perasaan supaya kita terpanggil untuk meneruskan pembacaan itu bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi kepada semua penghidupan sepanjang hayat kita. Di kalangan kita yang hanya bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, tak mengapa, boleh baca Al-Quran, tetapi sekadar 30 hari bulan Ramadan ataupun kurang sedikit, kemudian langsung ditinggalkan Al-Quran, ataupun dijengah secara bermusim, seperti kalau berlaku kematian, berlaku kenduri kendara, baru kita jamah ataupun kita pegang Al-Quran. Sekiranya tidak terbiar Al-Quran. Al-Quran tidak begitu. Diperintahkan kita membaca Al-Quran pada semua masa. Lapangkanlah sedikit masa pada setiap hari untuk membiasakan diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kerana apa? Allah suruh fikirkan bagaimana kejadian manusia awal-awal dijadikan. Allah kata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mana menjadikan manusia itu alladzi khalaqal insana min 'alaq, daripada seketul darah. Kita fikir, kita baca, kemudian kita study. Ayat ini sains kemanusiaan. Allah jadikan manusia daripada seketul darah. Disuruh kita berfikir, disuruh tengok apa ada dalam darah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pula seketul daging. Daripada darah keras sikit jadi daging. Dan Allah masukkan tulang, tulang, izama, tulang. Kemudian Allah bungkus dengan lahma, dengan daging. Dan Allah bentuk satu. Sampailah satu ketika Allah tiupkan roh. Ramai di antara kita yang pandai cerdik, tapi kalau tidak ada roh, tidak ada artinya. Cerdiklah macam mana pun, katalah kita kata berani macam hang tuah, tapi kalau dah tak ada roh, tak ada gunanya. Cerdiklah macam siapa-siapa pun yang paling cerdik di bumi ini, tetapi kalau dah tidak ada roh, tidak ada gunanya lagi. Mari kita fikirkan pentingnya roh. Jadi setelah dijadikan daripada seketul darah, dilekatkan sedemikian elok, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit, daripada tulang yang kecil, kemudian semakin keras, kemudian dibentuk. Siapakah Al-Musawwir ini? Designer ini siapa? Tidak pernah nampak ada satu design masuk dalam perut mereka bentuk benda ni. Tapi dengan keadaan, dengan kekuasaan Allah Rabbul Jalil, diperintahkan kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menjadikan, yang mencipta kita manusia dan mencipta seluruh makhluk yang ada. Dengan sebab itu disuruh kita fikir. Disuruh kita zikir. Dengan sebab apabila berbanyaknya zikir, berbanyaknya fikir, maka turunlah petunjuk daripada Allah. Bagaimana kejadian-kejadian kebesaran Allah dapat kita lihat melalui pembacaan Al-Quran, melalui pengamatan ataupun pengibadatan kita melakukan perintah berpuasa dalam bulan Ramadan.